Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, pada kali ini saya akan memaklumkan tentang garis panduan pembukaan semula prasekolah. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan ketahui bahawa prasekolah akan beroperasi semula pada 1 Julai 2020. Okey, dalam garis panduan ini saya akan sentuh tentang peranan dan tanggungjawab untuk tuan-tuan perempuan, iaitu 2.3 ibu bapa dan penjaga. Selain pada itu, saya juga akan sentuh tentang pelaksanaannya nanti hanya pada 3.1 dan 3.2 sahaja. Okey, tujuan garis panduan ini adalah untuk rujukan dan panduan kepada prasekolah ataupun tadika kerajaan swasta. Macam sekolah kita lebih kepada prasekolah. Jadi dalam garis panduan ini juga telah disertakan tentang surat siaran garis panduan, yang mana dalam salah satu pada isi dalam surat siaran tersebut, pihak KPM begitu komited dalam memastikan murid tidak ketinggalan dan dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan dalam keadaan yang selamat. Jadi sebab itulah prasekolah akan beroperasi semula berdasarkan ataupun mengikuti ataupun pihak sekolah perlu mematuhi garis panduan tersebut, termasuk tuan-tuan dan perempuan. Okey, yang seterusnya iaitu tentang peranan dan tanggungjawab tuan-tuan perempuan tadi, yang mana tuan-tuan perlu mengambil tindakan seperti berikut, iaitu yang memastikan anak ataupun anak jagaan tuan-tuan perempuan sentiasa berada dalam keadaan sihat sebelum hadir ke sekolah, ke prasekolah. Jika anak ataupun anak jagaan tidak sihat, tidak dibenarkan hadir. Yang seterusnya iaitu memastikan anak ataupun anak jagaan sentiasa menjaga kebersihan diri. Dan 2.3 tuan-tuan puan hendaklah menghantar dan mengambil anak ataupun anak jagaan mengikut waktu yang ditentukan. Okey, waktu ini nanti guru prasekolah kita akan kongsi jadual waktu untuk persekolahan yang akan diadakan bermula pada 1 bulan 7 nanti. Okey, seterusnya iaitu menggalakkan anak ataupun anak jagaan memakai pelitup muka. Yang ini tuan-tuan puan saya maklumkan bahawa pihak sekolah tidak menyediakan pelitup muka ini kepada anak-anak tuan-tuan perempuan. Jadi tuan-tuan perempuan setiap hari anak-anak itu hendaklah menggunakan pelitup muka ke sekolah. Anak ataupun anak jagaan berimuniti badan yang rendah mesti sentiasa memakai pelitup muka. Manakala anak atau anak jagaan yang tidak boleh mengurus pemakaian pelitup muka tidak perlu memakainya. Okey, seterusnya iaitu tuan-tuan perempuan hendaklah mematuhi tata cara pelawat masuk ke permis prasekolah semasa menghantar dan mengambil anak ataupun anak jagaan. Jadi untuk makluman tuan-tuan perempuan, tuan-tuan dan puan-puan tidak dibenarkan masuk ke bilik prasekolah. Tidak dibenarkan sekali. Seterusnya iaitu 2.36 memastikan anak ataupun anak jagaan tidak membawa beg sekolah dan bekalan makanan ataupun minuman. Yang pengecualian ini diberi kepada anak ataupun anak jagaan yang memerlukan makanan khas dengan kebenaran pihak pentadbir sekolah. Okey, yang ini tuan-tuan perempuan, sekiranya anak tuan-tuan perempuan membawa beg ada bekal pakaian khas ataupun pakaian spare, tuan-tuan perempuan beg tersebut hendaklah diserah kepada PPM. Dan PPM akan menyimpan ataupun meletakkan beg tersebut ke tempat yang selamat.
Yang ini untuk makanan ini, jika ada tuan-tuan puan anak membawa, misal kata anak perempuan mungkin allergik ataupun tak dapat makan yang disediakan di prasekolah, tuan-tuan perempuan nak bawa makanan khas, tuan-tuan dan perempuan hendaklah meminta kebenaran kepada kami secara bertulis. Tulis surat kepada pihak kami agar kami tahu tentang perkara begini. Okey, seterusnya iaitu dari segi pelaksanaan. Pelaksanaan iaitu 3.1. Yang ni tadi saya beritahu tentang sedikit saja pengoperasian prasekolah ni, iaitu tempoh masa operasi adalah seperti ditetapkan dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan Semakan 2017. Jadi kehadiran murid ke prasekolah semasa pembukaan semula bergantung kepada kapasiti bilik darjah yang dengan mengambil kira penjarakan sosial. Jadi untuk tuan-tuan dan puan, untuk sekolah kita akan bagi kepada dua kumpulan A dan kumpulan B. Jadi mereka akan bergilir turun ke sekolah. Jadi tentang penggiliran itu kita akan maklumkan nanti, pihak sekolah akan maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Kumpulan A yang datang dulu, kumpulan B ini akan belajar di rumah dan guru prasekolah akan memberi latihan serahan tangan kepada tuan-tuan perempuan untuk dibuat oleh anak-anak tuan-tuan puan yang berada di rumah. Mereka juga dikira belajar walaupun di rumah. Begitulah seterusnya. Mereka akan diberi latihan daripada guru prasekolah. 3.1.2 iaitu ibu bapa ataupun penjaga digalakkan untuk menghantar anak mereka ke prasekolah bagi memastikan murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran asas sebagai persediaan untuk pembelajaran seterusnya. Seperti mana yang saya beritahu tadi, iaitu dalam surat siaran yang saya bagi tahu tadi, yang mana KPM begitu komited dalam memastikan murid tidak ketinggalan dan dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan dalam keadaan yang selamat. Jadi kita galakkanlah tuan-tuan perempuan untuk menghantar anak. Sekiranya anak tuan-tuan perempuan ataupun tuan-tuan perempuan tidak menghantar anak ke sekolah, ke prasekolah, tuan-tuan dan perempuan dikehendaki menulis surat. Macam biasa, tuan-tuan perempuan menulis surat kepada pihak sekolah. Menyatakan bahawa anak tuan-tuan dan perempuan tidak dapat hadir ke sekolah. Okey, seterusnya iaitu waktu tiba dan pulang. Okey, waktu tiba ini apabila murid tiba ini adalah dilakukan oleh pihak sekolah yang mana guru dan PPM akan merekodkan suhu badan murid di hadapan ibu bapa atau penjaga sebelum masuk ke kelas. Jika suhu badan murid mencecah 37.5 darjah Celsius dan ke atas, jadi ibu bapa ataupun penjaga perlu membawa pulang anak ataupun anak jagaan untuk mendapat rawatan. Jadi kita minta kerjasama ibu ayah sekiranya suhu badan sebegini, jadi tuan-tuan dan perempuan perlu bawa pulang dan mendapat rawatan. Okey. Murid yang mesti mencuci tangan sebaik tiba di kelas. Memang kita akan sediakan lepas suhu badan, kita akan menggalakkan murid mencuci tangan. Murid duduk di tempat yang ditetapkan, yang ni kita dah susun atur. Jadi murid berserapan melakukan aktiviti di tempat masing-masing. Guru ataupun PPM memastikan tiada percampuran antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Okey, dan waktu pulang. Waktu pulang ini perkara yang perlu dilakukan apabila murid pulang dari sekolah adalah seperti berikut. Okey, guru akan memberikan pesanan dan bahan tugasan dengan kaedah yang selamat kepada ibu bapa, penjaga tentang aktiviti pembelajaran di rumah. Yang ni memang yang saya sebutkan tadilah. Cikgu akan beri tugasan untuk yang membuat latihan di rumah. Dan ibu bapa ataupun penjaga digalakkan membawa anak ataupun anak jagaan terus pulang ke rumah selepas sesi persekolahan. Selepas sesi persekolahan terus bawa balik
ke rumah. Tak payah bawa jalan-jalan lagi. Okey, jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan faham tentang garis panduan yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sempena pembukaan semula prasekolah. Tak perlu kita pertikaikan lagi apa yang telah dimaklumkan sebab ini telah dibincang bersama Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan selamat kembali ke sekolah untuk anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan nanti. Kita sama-sama kita cegah penularan jangkitan coronavirus ini. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih.